Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat tengah hari sekali lagi dan untuk hari ini kelas kita akan recall semula tajuk grammar yang pernah kita belajar sebelum ini berkaitan dengan past tense dan past continuous. Kemudian kita akan masuk lagi satu topik bagaimana kita nak gunakan past tense dan past continuous menggunakan perkataan while dengan when. Okey, saya semua dah bersedia ya? Tadi cikgu. Okey, saya share screen. Okey, ini adalah table tenses. Saya rasa saya memang belum memperkenalkan table tenses ni dalam kelas lagi. Tak sempat pun nak sharekan table tenses ni masa dekat sekolah. Okey, so table tenses ini adalah perkara asas untuk So table tenses ni sebenarnya adalah perkara asas untuk memudahkan awak untuk kena pasti. Dia menggunakan macam mana saya nak terangkan. Table tenses ini merupakan satu jadual yang memudahkan kepada awak semua untuk buat ayat dalam bahasa Inggeris menggunakan peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya macam sekarang ni kita ada present tense kat sini, kemudian kita ada past tense. Okay, so ayat untuk table tenses ni dia bagi guideline kepada dua, iaitu present dan juga past. Okay, macam biasanya, okay, basically kalau kita buat ayat kita akan ada pronouns and then kita tambah verb and then barulah kita tambah dia punya objek dia. Objek kat belakang ni dia ataupun subjek lah kat belakang ni. So pronouns ni kita akan refer kepada sini. Sama ada singular ataupun plural. Contohnya he, okay, he, okay, verb ni sama ada dia akan jadi verb to be, sama ada verb to do, sama ada verb to have ataupun sama ada action verb. Ada yang kata he walked to the school. So maksudnya daripada sini dia akan pergi ambil action verb. Ada juga, ada juga yang akan bermula daripada verb to be. Okay, he is walking ataupun he is student. He is. Okay, ada juga yang bermula pronouns and then tambah verb to do. He does cooking in the kitchen. He does cycling. Ada juga yang daripada pronouns and then bertambah dengan verb to have. And he has a dog. He has a bicycle. Okay, contoh. Okay, jadinya untuk table tenses ini adalah untuk memudahkan awak sebenarnya dari segi untuk buat ayat daripada asas. Okay, jadi bagaimana table tenses ini membantu? Membantunya tu daripada sini. Dari segi rule asas untuk awak buat ayat. Mesti bermula dengan pronouns and then tambah dengan verb. Okay, verb ini sama ada daripada empat, 1, 2, 3, 4 verb. And then kemudian baru tambah dengan subjek. Apa di belakang dia. Okay, jadi di sini awak perlu jelas. The pronouns, what is the pronoun? Sama ada singular ataupun plural. So untuk plural ni, even though I ada dekat dalam group plural, you have to know that I is a very special. Sebab bila dalam verb to be, dia tak menggunakan I are dan dia juga tidak menggunakan I is. Tapi dia menggunakan I am. Untuk past, dia tak gunakan I were walaupun dia plural. Dia menggunakan I was. Very special untuk I ini. Okay, jadi dekat sini jelas tak ada persoalan? Tak ada cikgu. Okay, semua jelas Okay, so kita seterusnya berkaitan dengan past simple dan past continuous. Kita dah belajar pada minggu lepas berkaitan dengan past simple kat sini. Tentang kalau kita nak buat past, biasanya P, pronouns and then tambah dengan verb, to do and then
kemudian tambah dengan action verb. Okay, sorry, ini untuk past continuous. Kalau past simple, dia hanya ada pronouns and then tambah action verb. Action verb and then barulah tambah dengan subject. Ini sebenarnya boleh tambah lagi subjek kat belakang. Okay, bagaimana ayat tersebut? Contohnya, kat sini, he, verb to do dia, was, and then tambah dengan walking on the street. Okay, untuk yang ini, he walk, saya tulis, sorry, he walk past the street. Okay. Okay, beza dia yang ini dia ada tambah was dengan ing. Maksudnya pada waktu tersebut dia sedang berjalan. Yang ini he walk past the street. Dia dah berjalan melepasi jalan raya. Okay. Tapi untuk hari ini kita akan masuk pada past continuous ini. Tak nampak warna biru. Okay, kita akan masuk pada topik yang past continuous ini berserta past simple dengan menggunakan perkataan when dan juga while. Okay, apa perbezaannya within these two? When you will use when past continuous dia berada di depan. Dan selepasnya itu kamu baru gunakan past simple. Okay, contoh ayat dekat sini. His mom was cooking dinner. Okay, nampak kat sini? Was cooking. So was verb to be, cooking verb, action verb and plus ing. So his mom was cooking dinner when. And then barulah she heard a shout. Heard ini, okay, she heard pronouns kemudian terus masuk action verb. Yang ini past simple. Okey, macam mana pula untuk ayat yang kedua? Ayat yang kedua, lots of brick fell on me while I was lying on the ground. Yang ini dia terbalik. Bila while, sebelum dia adalah past simple. Awak tengok kat sini, fell sahaja. Dia tak ada falling ke, dia tak ada falling ke, dia tak ada, tak ada. Okay, lots of brick fell on me while, tetapi selepas while barulah past continuous. Okay, ada masalah tak kat sini? Ada tak persoalan ataupun tak faham? Semua jelas ke? Jelas, teacher. Jelas Okay, thank you. Right, kita akan sambung lagi. Okay, kalau awak tengok dekat table di sini, past continuous and past simple. Okay, contoh ayat tadi, dia sama macam ayat yang contoh sebelum tadi. Cuma beza dia dekat sini, dia punya struktur ayat. Okay, kalau awak tengok, I was sitting on my bed. Okay, kat sini, I was sitting on my bed when I heard a noise. So, when I heard a noise. Kalau yang bawah, I heard a noise while I was sitting on my bed. Ayat dia kalau ditranslatekan ataupun dimaknakan secara literal, maksudnya sama. Okay. Cumanya yang membezakan tadi macam saya cakap, when, selepas when adalah ayat past simple. Dan selepas while adalah ayat past continuous. Okay, kat sini. We usually use the past simple after apa? When ke while? Why, teacher? We usually use the past simple after Why? when. Tengok kat sini. Selepas when, dia akan masuk past simple.
Tapi berbeza yang ini selepas while dia masuk past continuous. Jadi you use the past continuous after while. Okay. Faham ke? Faham, cikgu. Faham ni? Okay, good. Okay, tengok yang seterusnya. Yang ini latihan. Okay, saya nak tengok siapa yang ada. Okay, kita ada Aimi, ada Soleha, ada Joyce, ada Kumara Guru, ada Roshan dan ada Simitra. Okay. Okay, tengok ayat ni dekat sini dia nak buat ayat. Dia bagi perkataan dekat sini his mum. And then cook. And then dia punya word is when. She hear a shout. Okay, untuk past simple ni di sini bila kita kena ingat selepas when mesti past simple. Jadi sebelum when mesti past continuous. Okay, jadi dia punya ayat dia his mom was choking when she heard a noise. Okay, his mom was cooking when she heard a noise. Ada masalah tak? Saya nak panggil seorang-seorang. Ambil air. Ambil air tu. Ada masalah tak? Faham tak? Jelas tak? Tak ada, cikgu. Tak ada Okay, so saya nak panggil si Mitra lah dulu. Cuba si Mitra buat ayat nombor 1 tu. His brother was eating when the lights go out. Okay. So his brother was eating when the lights go out. Okay, dekat depan ni daripada sini sampai lah sini semua betul. Tapi dekat sini ada masalah. Apa masalahnya? Cikgu. Ha? Go. No. Dapat tak? Go. Si Mitra dapat tak? Go out. No. No. God Past simple. Dapat? Tak dapat? Tak dapat. Okay, jadi apa past tense bagi past simple bagi go? Siapa tahu? When. Okay, bila go dia jadi when. Ini basic yang memang awak kena tahu. Okay, so his brother was eating when the lights went out. Okay, number 2 saya nak panggil Soleha. Okay, cuba buat nombor 2. His dad was walking down the street when the ground is smooth. Is tak ada. His dad was walking down the street when the ground depan betul dah, cantik dah. Yang belakang Okay. Moved. Sebab dia kita kena tukarkan dia kepada past simple. Okay, nombor 3 saya nak panggil
Aimi. Yeah, teacher. Okay, cuba jawab nombor 3. Jay's sister was talking to her friend when somebody When uh, somebody, okay. Apa yang nak ditukar? Sorry. Somebody. Salah lagi. Somebody apa dia? somebody shouted earth. Earth. Okay, earthquake. Shout tu apa dia? Shouted. Pandai. Yes. Shouted. Okay, shout. Jadi shouted. Okay, yang lain tu semua betul. Macam mana saya ada H pula kat situ. Sekejap saya padam. Kakak. Okey, yang terakhir. Nombor 4. Saya nak minta Roshan, cuba jawab nombor 4. His grandparents watch TV when Sebelum watch TV tu ada something. watching TV. Sebelum watching TV. Yeah. When everything fall off the shelf. Fall off the shelves. Grandparents, his grandparents was watching television. Move. Okay ni, mana? Okay, his grandparents. Kat sini awak letak apa tadi? Watch TV. Watch TV saja. Watch TV. Okay. Kenapa awak gunakan was? When. Okay, grandparents. Awak rasa tu satu. Cuba awak tengok kat sini. Dia ada S. So maksudnya dekat situ ini plural kan? Kalau plural sepatutnya apa? Sepatutnya was ke were? Were. Okay, were. So his grandfather's watching TV when everything apa? Everything fall off the shelves. Apa dia? Macam mana je dia? Everything fall off the shelves. Okay, fall tu awak kena tukar kepada past tense. Apa past tense bagi fall? Fallen. Bukan. Falling. Fell. Yes, fell. So his grandparents were watching TV when everything fell off the shelves. Okay, kat sini so jadi fall. Kakak jangan kacau. Dia akan jadi fell.
Okey, so sampai sini ada tak soalan? Tak ada cikgu. Tak ada? Saya nak tanya seorang-seorang. Aimi faham tak? Faham teacher. Faham macam mana nak buat? Faham. Okey, Soleha? You teacher? Faham ya? Faham. Hazim Akil? Faham cikgu. Okey, good. Joyce? Faham cikgu. Okey, Kumara Guru? Faham teacher. Okey, Roshan? Faham. Okey, Simitra? Faham cikgu. Very good. So, awak kena jelas awak kena ingat bila buat ayat, bila ada when, selepas when itu mesti ayat past simple. Kalau ada while, selepas while itu ayat past continuous. Dan ayat past continuous mesti pronouns tambah verb tambah action verb dan ada ing. Okey, so hari ini kita fokus pada ini sahaja dan saya nak awak buka buku teks awak muka surat 35. Okey, dekat muka surat 35. Hari ini saya nak awak buat latihan nombor 3. Kemudian latihan nombor 6. Latihan nombor 6 itu saya akan bagi audio pada awak dan awak perlu cari jawapan berdasarkan audio yang awak dengar. Faham? Faham cikgu. Okey, jelas ya? Jelas. Alright, so kita akan stop di sini. Dah tak ada apa-apa nak tanya ya? Okey, so kita ya? Buat kat buku grammar kan? Betul, di buku grammar. Okay, so saya akan continue dekat dalam group. Saya akan bagi semua dia punya objektif dan juga apa? Dia punya objektif dan juga tajuk, topik. Kemudian saya akan bagi juga gambar untuk latihan dan juga audio dekat dalam group. Okay? Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Thank you teacher. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye teacher. Terima kasih. Bye-bye. Sama-sama. Thank you teacher. Okay, welcome. Thank you teacher. Sama.